اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 10. Surat 10 dah, bagi bawah sekali. Surat 10 bagi bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kerana barang yang datang padanya, kerana barang yang datang padanya pada mengumpat daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kerana barang yang datang padanya pada mumpak daripada beberapa janji yang bersangatan, beberapa janji yang bersangatan pedih. Kerana barang yang datang ni ialah kebanyakan ulama menghukumkan mengumpat itu dosa besar. Kebanyakan ulama, jumhur ulama menghukumkan mengumpat itu dosa besar. Ada sebahagian ulama menghukumkan mengumpat itu dosa kecil. Adapun mengumpat itu hukumnya haram, itu ijma' ulama. Apa hukum mengumpat? Haram. Ijma' ulama ke khilaf ulama? Haram, ijma' ulama. Yang khilafnya haram dosa besar ataupun haram dosa kecil. Itu khilaf. Hak betul kata haram, ijma' ulama. Yang khilaf haram dosa besar ataupun haram dosa kecil. Yang ijma' ulama mengumpat ni dosa besar. Hak tadi haram, ijma' ulama. Yang khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Ada juga mengumpat yang haram, ijma' ulama, serta dosa besar, ijma' ulama, iaitu mengumpat ahli ilmi. Mengumpat ahli ilmi, mengumpat alim ulama contohnya, sebab dia punya kerosakannya lebih besar daripada mengumpat orang biasa-biasa. Kalau mengumpat alim ulama, akhirnya orang jadi tak mahu belajar, lepas tu duduk dalam keadaan jahil lah kitanya. Jadi mengumpat alim ulama ni haram, atau ijma' ulama dah haram ni. Kemudian ijma' ulama menghukumkan dosa besar. Itu mengumpat. Adapun fitnah, tu berat lagi lakinya. Adapun maki hamung, tu beratlah tunya. Mengumpat ni cakap molek-molek, tak ada maki hamung, tapi cakap cerita berkaitan dengan
kekurangan seseorang. Cerita berkaitan dengan kekurangan seseorang, bukan cerita tu dengan kasar-kasar, bukan cerita tu dengan maki hamung, bukan. Hak maki hamung tu pula, tu lebih besar dosa daripada mengumpat. Sebab mengumpat ni cerita betul-benar je. Cerita betul-benar, tak ada kata celaka ke, tak ada kata tu. Hanya cerita betul-benar je. Tapi cerita berkaitan dengan kekurangan seseorang, kekurangan pada agama, kekurangan pada diri, kekurangan pada dunia, kekurangan pada tubuh badan, kekurangan pada harta, kekurangan pada perangai, kekurangan pada anak-anak cucu, keturunan. Tu dia belaka tu. Tapi cerita tu cerita, bukan maki hamu, bukan kutuk tau. Itu dia mengumpat. Jadi mengumpat orang yang berilmu itu haram ijma' ulama, serta dosa besar ijma' ulama. Ini berkaitan dengan mensyukuri nikmat lidah, dengan bahawa jangan kita gunakan lidah pada berkata-kata yang dilarang. Contoh yang pertama terdahulunya berdusta. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah mengumpat. Apa dia mengumpat? Menyebut engkau akan saudara engkau, yakni saudara seagama, dengan perkataan yang benci ia akan dia. Zikruka akhaka bima yakrah. Itu ta'rifan mengumpat yang ditakrifkan oleh Nabi SAW. Sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Sama ada sebut di hadapan ataupun sebut di belakang dengan perkataan yang ianya benci, hukumnya adalah mengumpat. Nama dia mengumpat. Hukumnya apa pula? Haram ijma' ulama, melainkan beberapa tempat yang diistisnakan, yang dikecualikan. Dalam kitab kitanya Musurat 30 ada 6 keadaan yang mana mengumpat memanglah mengumpat, takrifannya betul mengumpat, tapi hukumnya tidak haram. Jadi haram ijma' ulama ni hak tidak masuk dalam 6 keadaan yang dikecualikan daripada hukum haram mengumpat. Tapi mengumpat ke tidak, 6 keadaan tersebut namanya mengumpat juga. Tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Dalam kitab kita ni Musurat 30 tu, dia ada lebih panjang pembicaraan berkaitan dengan mengumpat. Dia Musurat 30. Cuba kita tengok sikit. Musurat 30. Dia Musurat 30 tu didatangkan berkaitan dengan takrif mengumpat. Kemudian disertakan pula dengan hukum mengumpat, dan didatangkan 6 keadaan yang dikecualikan, mana istisna yang dikecualikan daripada hukum haram mengumpat tu. Ambil sikit, saya ada sebut dah sebelum daripada ni. Saya ingat tadi nak bawa kitab Sairus Salikin, sebab dalam kitab Sairus Salikin lebih nyata 6 keadaan ni, di huraiannya lebih nyata dan kitab Sairus Salikin. Lebih nyata. Musurat 30 baris yang ke-6 daripada bawah. Cuba. Baris yang ke-6 daripada bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Haram ijma'. Hak khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Hukumnya haram ijma' ulama. Khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Melainkan ni hak tak haram. Tapi mengumpat ke tidak? Mengumpatlah juga, tapi tidak diharamkan. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Diharuskan padanya mengumpat ni, diharuskan mana dibenarkan, syarak tidak larang. Diharuskan di sini dengan makna adamul imtina', syarak tidak tegah, syarak tidak larang. Diharuskan ni terbenar harus syarak, terbenar sunat pada syarak,
terbenar wajib pada syarak. Dia haruskan di sini ni, dia haruskan perkataan haruh-haruh ni bukan haruh hukum 5 tu. Hukum taklifiyah ada 5 kan? Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Itu dipanggil hukum taklifiyah. Hukum 5 tu hukum syarak. Dia haruskan bukan harus tu. Dia haruskan dengan makna dibenarkan pada syarak, tidak ditegah pada syarak. Itu makna dia haruskan. Tidak ditegah pada syarak ni terbenar harus, terbenar sunat, terbenar wajib. Sebab terkadang ada juga mengumpat yang diwajibkan pada syarak. Dia kata dia haruskan dengan makna syarak tidak melarang. Bukan dia harus ni makna harus mengumpat pun tak apa, tidak mengumpat pun tak apa, bukan maksud tu. Mana apa kita kata dia haruskan ni dibolehkan pada syarak. Sebab kata dia haruskan, kita tukar dengan hukum harus. Buat ni buat tak boleh pahala, tinggal tak berdosa tu dah. Itu harus syarak. Bukan maksud tu. Dia haruskan makna dibolehkan pada syarak. Terbenar harus, sunat, ataupun terbenar kata dibenarkan pada syarak hukum mengumpat tu adalah wajib. Ni pernah timbul ni polemik hukum mengumpat kecoh habis. Tak pernah dengar tak ada mengarut mana ada mengumpat dibenarkan pada syarak. Tak mengaji. Tak mengaji. Dia bab hukum mengumpat dibenarkan pada syarak ni dalam kitab Penawar Bagi Hati ada, dalam kitab Idatus Salikin, kitab Jawi je ada, dalam kitab Sairus Salikin, kitab Jawi. Kalau nak buka kitab Arab, buka kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi. Kitab hadis Imam Nawawi ada bab dia. Babu bayani ma yubahu minal ghibah. Bab pada menyatakan perkara yang diharuskan daripada mengumpat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis Imam Nawawi, ada cerita bab yang diharuskan mengumpat. Dalam kitab apa lagi? Dalam kitab Sirajut Talibin ada, kitab Sirajut Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Panjang tu orang duk kecoh. Ni pun kata mengarut, mana tak pernah berjumpa mengumpat ni dibenarkan pada syarak. Ni tengok. Panggil apa tu? Tak belajar lah tu. Mana 6 keadaan ni diharuskan padanya mengumpat. Pertama, orang yang mengadu kepada raja umpamanya berkata ia siana muzalim akan daku dan menyebut ia akan kejahatan itu. Ni kalau kita kata kau gigi puk ke polis lah. Kita nak mengadu ke raja, mana kita ni tak nak masuk ke raja. Mana kita kata pergi ngadu ke polis, pergi jumpa polis, royak polis, dia menzalimi saya, dia buat naya ke saya. Kita pun ceritalah kejahatan dia tu. Kita cerita dia buat jahat tu, marah dah dianya. Tak marah apa, pergi jumpa dengan polis, lagilah dia marah. Kalau cerita kau lain pun marah dah. Ni pergi cerita ke polis. Tu mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Bukan kalaulah dia menzalimi kita tu, memudaratkan kita, kita kena cari jalan. Wajib kita kena cari jalan untuk memperlepaskan diri kita daripada dizalimi. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus bagi bahawa berkata ia siana mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkan dia, menyebut akan nama maksiat tu. Jadi kita nak nasihat, nak tegur, nak cegah, memang orang panggil apa? Orang panggil tak makan cekak lah. Tak berani kita dengan dia. Lepas tu kita pergi jumpa dengan orang-orang hak tertentu. Pergi jumpa dengan Tok Imam ke, gitu contohnya. Pergi royak ke abang dia ke, pergi royak ke orang-orang yang boleh tolong ni, tolong cegah maksiat tu. Kita pergi jumpalah dengan abang dia, dengan keluarga dia, sianu ni buat jahat begini. Tu. Oh, cerita apa tu? Cerita
Ini keburukan seseorang. Cerita keburukan seseorang yang memang kalau dengar ke dia marahlah. Kalau kita pergi ngadu ke keluarga dia, selama keni depan keluarga dia buat baik je. Tiba-tiba sebenar perangai dia berat. Jadi kita pun pergi mengadu kepada keluarga dia dan kita sebut mana kejahatan yang dilakukan supaya keluarga dinasihat, keluarga dia ambil tindakan. Itu contoh. Ni mengempatlah dia panggil. Tapi itu syarak membenarkan. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir, tiada memberi ia bagi aku yang akan yang memadai daripada nafkah, maka adakah harus aku mengambil daripada hartanya setengah yang memada bagi daku. Hak ni tanya hukum. Tanya hukum seumpama ni, siapa yang tanya hukum seumpama ni? Hak tanya hukum seumpama ni adalah ibu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa suami yang kedekut ni? Abu Sufyan. Ibu mertua Nabi lah. Abu Sufyan mertua Nabi. Ibu mertua Nabi siapa dia? Hindung. Suaminya siapa nama? Abu Sufyan. Isteri Nabi nama Ramlah. Jadi sekarang ni Hindung ni pergi jumpa dengan menantu dia, tanya hukum. Yang mana Abu Sufyan ni kedekut. Mana dia tanya boleh tak nak ambil harta tu untuk cukup belanja. Tu tanya hukum. Hak Nabi kata boleh ambil hukum mana? Khuzi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Mana apa? Ambil oleh kamu akan harta yang memada akan kamu dan yang mencukupi akan kamu dan mencukupi akan anak-anak kamu dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf ni mana apa? Jangan ambil mentang-mentang boleh ambil cekor banyak-banyak, bukan. Tapi nama tanya hukum. Suami aku ni kedeku, boleh tak aku nak ambil harta dia, nak cukup belanja? Dah pergi royak ke Nabi pula. Hak kedekut tu pula mertua pula. Abu Sufyan kalau dengar riput ngadu tanya hukum gitu, tak marah. Tu mengempatlah dia panggil. Tapi adakah Nabi larang? Jangan duk beritahu sebut nama, jangan. Ada Nabi tak larang. Ini dalil bahawa dibenarkan pada syarak. Nantinya tu. Jadi macam kita samalah. Kita nak tanya hukum hakam, kalaulah kita boleh tanya secara umum, kita tanya secara umum lah. Tak usah sebutlah siapa-siapa. Tetapi terkadang kita tanya secara umum, jawapan tu tak tepat. Kena sebut nama. Barulah masalah tu. Maka dia pun beritahu hukum, maka boleh sebut nama. Tapi kalau tak perlu, tak payahlah sebut secara umum. Masalah begiang-begiang, orang melakukan perkara begiang-begiang, apa hukum dia? Orang mana tak sudah nyatakan nama. Tapi kadang-kadang bila tak nyata nama, jadi orang pun tak faham masalah. Nyatakan dia pun nyatakan nama orang ni. Kalau awak pasal orang tu, maka hukum je begiang-begiang. Itu dibenarkan pada syarak. Tapi orang yang kita tanya hukum apa yang dibuat tu, dia benci ke tak? Memang dia benci. Apa nama tu? Mengumpat awak tadi. Memang mengumpat. Tapi syarak membenarkan. Itu yang ketiga. Keempat, yang menakutkan akal orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia dan menyebut ia akan nama kejahatannya. Yang keempat, kita tinggal dulu sekejap. Yang kelima, bahawa ada seseorang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan al-a'rash, artinya yang capek. Yang capek ni maknanya yang kecoh lah. Mana kalau dak sebut nama, dak sebut kekurangan tu dak kenal. Pomak mana? Pomak kacau. Tu. Pomak mana? Pomak hitam. Pomak mana? Pomak gemuk. Pomak mana? Pomak sepek ke? Gitulah. Kalau dak sebut kekurangan tu dak kenal, maka sebut kekurangan tu walaupun dia kalau dengar dia tu dia tak pun suka tu. Ada setengah orang memang sehudah gitu. Sehudah dia pun dengar senyum je orang sebut kekurangan dia tu. Walaupun dia tak kenal pun, tapi kalau sebut kekurangan itu tak kenal, itu syarat membenarkan.
Yang keenam, bahawa ia menzahirkan akan kejahatan, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Dia menzahirkan sangat kejahatan. Dia dedah aurah tak malu-malu pun. Dia pakai seksi tak malu-malu pun. Macam artis-artis tu. Boleh kita sebut kejahatan yang dizahirkan. Kejahatan yang dizahirkan kita boleh sebut. Dia gendong laki puang ni, tak malu-malu ke orang ni. Lewa kau tu, lewa kau ni. Kita pun sebut kejahatan dia, tak ada apa-apa. Kejahatan dia tu. Jangan ada tambah pula. Pakar seksi, tuang hitam. Hitam tu tak ada salah. Tu mengumpat yang tidak dibenarkan. Tuang seksi dedah aurat tu, tu dia menzahirkan maksiat. Boleh sebut betul tu. Hitam bukan maksiat. Tuangnya gemuk, gemuk bukan maksiat. Tuangnya hidung kepek bukan maksiat. Tu mengumpat yang tidak dibenarkan pada syarak. Sekadar maksiat yang dizahirkan. Kemudian yang keempat tu, InsyaAllah minggu depan kalau ingat saya bawa kitab Sirrus Salikin. Yang keempat ni panjang. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Ni panjang sebenarnya. Tahzirul muslimin minasyarri. Kita menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Maknanya jangan kamu ikut dia salah. Tu sebut kejahatan dia. Ni hak paling panjang ceritaan. Yang keempat ni. Tapi contoh di sininya contoh merisik. Contoh kitab kita ni contoh merisik. Seperti berkata ia binasihat ni, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia dan menyebut ia akan berkejahatan. Ini merisik. Sebagai kisah Fatimah binti Qaisyin radhiyallahu anha. Fatimah dia di antara yang hijrah ke Madinah. Fatimah binti Qaisyin ni dia meriwayat 34 hadis. Diceritakan Nabi SAW ada dua orang yang meminang dia. Seorang nama Abul Jahmi, seorang Muawiyah, pinang dia. Maka dia pun tanya Nabi. Nabi pun jawablah. Nabi kata, amma Muawiyatu fasu'luk la mala lahu, wa amma Abul Jahmi fala yad'ul asa ala atiki. Adapun Muawiyah fasu'luk la malahu, tak ada harta, miskin. Tu cerita kekurangan belaka tu. Adapun Abul Jahmi ni fala yad'ul asa ala atikihi, dia tidak meletak tukar atas mana ni? Atas bahu dia. Mana ada sama tukar Maksudnya apa tu? Bahi pukul bini. Itu setengah bermakna. Setengah bermakna pula apa ni? Makna tu tak pernah letak tukar, mana apa? Dia ni banyak musafir. Ada yang kata Abul Jahmi ni fadarrabun linnisa. Dia bahi pukul bini. Itu semua cerita keburukan belaka tu. Itu dibenarkan pada syarak. Ini biasanya risik lah. Macam mana budak perempuan ni, macam mana lelaki. Dia risik ni bukan risik perempuan saja. Ni perempuan risik lelaki ni. Fatimah ni risik sebab ni Muawiyah dengan Abul Jahmi ni dua-dua nak ke dia, meminang dia. Maka tanya Nabi boyaklah. Abu Sufyan dia orang baik tapi tak ada harta. Abul Jahmi ni baik katok bini. Gitu. Cerita ke apa tu? Bukan cerita kekurangan keburukan. Ini dalil bahawa ada keadaan mengumpat dibenarkan pada syarak. Jadi kalau orang-orang risik itu, kita wajib beritahu benda sebenar. Jangan kita dusta. Kalau kita kata, awak kita tanya orang lain lah, saya gitulah, saya memang awak kita tanya orang lain lah, saya tak apa ni. Tak tergamuk lah, mungkin kerana baik sangat ke. Jangan dusta. Tambahan pula orang nak berkahwin ni, nak berkahwin panjang ceritaannya. Bukan hanya dua pasangan, membabitkan keturunan akan datang, dan juga membabitkan dua keluarga.
Jadi kena risik, kena tanya. Itu hanya membabitkan dua pasangan, keluarga sendiri. Nak memilih, kena merisik. Yang dirisik, kena cerita apa keburukan dia. Itu hanya untuk memilih pasangan yang hanya membabitkan dua orang sahaja dan dua keluarga sahaja. Sama telah kita nak memilih orang yang menguruskan ini hal ummah Islam, hal ummah Islam secara umum. Kita nak memilih orang yang jaga kemaslahatan ummah Islam. Hak ni hanya kemaslahatan dua pasangan sahaja, dua keluarga sahaja. Kena risik. Yang dirisik pula kena beritahu apa keburukan dia. Hadap. Sama telah pula kita nak serahkan amanah untuk jaga ummah kepada seseorang, lagilah kena risik, lagilah kena korek, lagilah kena cerita. Faham? Ni hukum agama. Risik hanya membabitkan dua orang. Huru-hara dia dua orang lah. Sama telah untuk kepentingan ummah. Kena cerita. Cerita benda sebenar. Macam mana keadaan. Kena risik. Dan orang yang dirisik kena nyatakan. Bagi orang yang mengetahui kena beritahu. Jangan berkahwin dengan dia. Dia perempuan jahat. Ni tengok. Jangan kamu beri amanah tugas pada dia. Dia tidak boleh dipercayai. Ini untuk ummah. Lagi besar. Ini hukum agama. Hukum agama ni bukan setakat senyap gitu, bukan. Sebab tu yang keempat yang paling panjang sekali. Yang keempat ni paling panjang. Nak menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Apa panjang? Sini dia contohnya merisik. Ini kadang-kadang kita sembunyi keburukan. Kita panggil apa? Kita jodohkan. Panggil apa tu? Tukang kira panggil apa? Terlatai apa panggil? Ni tukang ijah. Tukang regu tu panggil apa? Terlantak apa? Bukan telatai tau. Ni orang kalau zaman itu orang tua-tua lah. Dia apa panggil apa? Saya dah ingat lah. Terangkai kau panggil. Kau apa? Seorang budak kecil. Terlatai. Kau apa? Hak tukang kira. Hak tukang yelah. Mak Haji tak ada ke? Budak puang ke ni nak pasangkan anak lelaki dia? Tak ada ke budak lelaki orang baik nak pasangkan dengan anak perempuan saya? Ni ada makcik tukang kira orang tengah ni. Orang tengah. Orang kira apa tu? Orang tukang kira tu lah. Tak ada komersial pun. Tak ada komersial tukang kira. Boleh pasangan mak bayar berapa? Ada komersial lah tu. Tolong. Ni kadang-kadang kena kira molek. Kena cerita molek. Jangan sembunyi. Kadang-kadang orang agak kita, sebab kita orang baik-baik ni, orang sejik kita ni, jadi kira-kira ni kita cari pasangan yang munasabah. Sebab kita ni mak haji, ayah haji, orang haji surah. Kita kena cerita molek. Jangan sembunyi. Kadang-kadang kita jodohkan, temukan, okey kahwin. Lepas kahwin baru tahulah budak ni ada nyakit. Contoh kalau kita kata lelaki Allah ada nyakit, ialah berkasang. Berkasang tapi dia sudah berubah. Kita nak jodohkan, kita kena nyatakan budak lelaki ni sekarang baik dah, duduk masjid dah, belajar agama dah, tapi dia asalnya berkasang. Berkasang dadah. Kita kena nyatakan sebab ada risiko. Kena nyatakan. Jangan sembunyi perkara ni. Kadang-kadang disembunyi. Lepas berkahwin lama-lama baru tahu. Kena dia buat perangai balik. Pergi tanyalah ke tukang ke mak haji berapa mak haji pergi ni pasangkan anak saya dengan budak ni gini. Dia pun pelepah mak haji ni. Jodoh tu tetap dah. Tengok.
Dia yang buat kerja tak betul, disandar kepada qada Allah, haram dia ni. Tak betul lah kerjaan dia. Kalau dia kata Allah saya pun tak tahu, tu cerita lain. Saya pun tak tahu. Ni dia tahu dah, tapi disembunyi. Ni. Bila orang tanya balik kemudian, dia kata jodoh tak ada. Nampak zahir je saya kira, tapi Nur Azali telah menetapkan jodoh di dua orang. Kalau kata qada dah kata jodoh, kena reda lah. Dia pun balik senyap balik. Dah orang ni mak haji tu kan ni Nur Azali tu tak ada jodoh. Maksudnya kawan ni. Sebab orang kahwin pun dah erti juga. Mak haji benda tak baik jangan sandar qada tu haram pula situnya. Barulah mak haji tu ngokosnya. Tapi kalau jodoh baik, Allah terima kasihlah mak haji. Jodoh mak haji kira tu memang puati sungguhlah. Tengok pula siapa tukang kira. Kalau jodoh kena, tengok siapa tukang kira. Kalau jodoh tu tak kena, Nur Azali telah meletakkan jodoh di dua orang. Hak molek dia, tengok siapa dia. Kalau hak tak molek Nur Azali ni, Allah telah meletak daripada azal jodohnya dua orang. Ni karut belaka ni. Mana kena cerita molek. Mana kemudian kalau ada risik kena cerita molek kita ni. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau tak mau cerita, beritahu tak mau cerita. Awak kita tanya orang lain lah. Saya minta maaf. Jangan saya tak mau cerita, awak tanya orang lain. Dia orang risik ni cari benda baik ke cari benda buruk? Cari benda buruk. Tengok kok Zahir luar ni kok, orang panggil apa? Jalan pijak semut pun dak mati. Gitu. Waktu bi air ni gini no sopangnya. Risik. Warna budak perempuan, Allah. Budak puang tu patang orang akak je, patang orang bawa je. Orang tu gendong, orang ni gendong. Cerita. Perempuan tu nampak dia bersopang. Bersopang apa mengelak di kampung tu kau. Kena cerita lah. Sama juga kalau perempuan risik lelaki kena cerita. Kemudian yang risik tu pula kena jagalah pula. Misalnya kata dari tu punya kata risik barunya. Lepas tu tak jadi meminang ke? Tak jadi. Apa tak jadi? Nampak kau luar je molek anak awak ni. Saya risik dah ngejirang awak. Dia royak sesa anak awak ni. Buara. Baloh lah pula orangnya buat pasal tu. Jangan buat kerja gitu. Buatlah alasan apa-apa pun, tapi jangan kita cerita kita tahu dah benda sebenar. Siapa yang tukang cerita orang sebelah rumah awak tu lah. Buara kawan tu. Tak. Ni takut juga nak royak tu. Dirisik kita royak. Hak jenis hak tak ada hukum ni pula. Dia royak pula. Orang ni cerita-cerita gini. Hak parok pula tukang cerita ni. Lepas tu kata kalau tak berani nak cerita, tak tergamak nak cerita keburukan, beritahu terang-terang. Saya tak mau campur. Awak pergi risik dengan orang lain. Jangan bohong. Wajib kita cerita benda sebenar. Wajib cerita benda sebenar. Walaupun benda sebenar tu keburukan. Dan benda sebenar, keburukan itu dia panggil mengumpat. Kalau keburukan tu tidak sebenar, direka-reka, itu dia panggil fitnah. Tapi kalau keburukan tu sebenar, itulah mengumpat. Kita wajib kena cerita keburukan dia tu. Ni mengumpat yang wajib. Sebab apa? Takut rosak dia akan datang. Melainkan minta maaf lah, saya tak berani nak cerita, saya tak tergamuk nak cerita, awak pergi risik orang lain. Gitu je. Jangan bohong. Ni wajib Kalau kita nak cerita betul benar. Kalau tak mau cerita, beritahu tak mau cerita. Ini tadilah hanya membabitkan dua orang sahaja. Sama telah membabitkan ummah. Memang kena cerita. Satu-satu kena cerita. Keburukan, memang keburukan. Mengumpat, memang dinamakan mengumpat. Tapi apa hukumnya? Terkadang wajib. Sebab apa? Sebab kita tahu keburukan. Kalau tersalah, mudarat besar ummah kita kata. Masyarakat, ummah Islam kita mudarat besar, kena cerita. Ini kena faham molek bab hukum. Tapi cerita bab yang keempat ni panjang. InsyaAllah minggu depan saya bawa kitab Sirrus Salikin. Dia agak panjang. Hak yang keempat.
Hak yang keempat, kita menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Contohnya dia berkawan, kita beritahulah. Kita beritahu, jangan duk kawan dengan dia. Dia ni gini. Aku dah cerita. Sebab apa? Nanya dia kat kena tipu. Ada. Jangan duk tu sangat dengan dia. Dan baik kat dia berhutang. Dan dia berhutang, dia hilang lah. Kena cerita. Ada. Dia marah kedok. Tak marah apa, lama mana dia masuk jarum nak perapak. Masuk jarum slow baik. Tiba-tiba kita pergi potong lain. Royak perangai dia sebenar ni. Dan dia baik. Dan dia boleh berhutang. Siap akan hilang dia. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Kita cerita keburukan yang memang dia sangat marah. Tapi waktu terkadang hukumnya wajib kalaulah nyata memudaratkan seseorang. Kalau nyata memudaratkan. Kalau tidak nyata memudaratkan, kemungkinan sunat kita cerita. Keperingat dia. Jangan beringat molek sikit dia tu. Tak nak agak. Misalnya. Faham tak? Ataupun kita tengok anak seseorang berkawan dengan anak seseorang. Kita cerita ke mak dia, anak awak tu nampak dia berkawan dengan anak orang tu. Anak orang tu tak boleh harap lah. Main barang contohnya, dadah budak tu. Anak awak nampak dia baik dengan dia tu. Ini termasuk yang keempat. Menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Memperingatkan. Cerita apa tu? Cerita benda jahat. Tapi tujuannya untuk supaya orang tu tidak termasuk dalam kejahatan yang dilakukan. Itu yang paling panjang cerita. Perkara yang keempat daripada 6 perkara, 6 keadaan yang diharuskan mengumpat. Jadi kira-kira minggu ni kita tak kerana barang yang datang padanya itu insya-Allah lah minggu depan lah kita baca pula. Kemudian minggu depan insya-Allah saya ingat saya akan bawa kitab Sirrus Saliki. Kita akan sambung yang keempat ada. Yang keempat daripada 6 perkara, 6 keadaan, 6 situasi yang mana syarak membenarkan kita mengumpat. Tapi memang namanya mengumpat, tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.